tanah dia dapat ke masjid, datang ke rumahnya kita. Boleh. Datang lain jadi kena ceramah dulu. Mula baru datang lain hujan biasa lah. Lain kali ni lain bawa Lain pun tak ada tadi. Jadi alhamdulillah, kita pun sekarang ni kalau hujung-hujung tahun ni dia panggil kita ni musim tengkujuh ke tengkujuh ke tengkujuh. Tengkujuh. Salah sebut nanti kan salah pula marah orang. Tengkujuh. Kadang-kadang kita tahu tengkujuh ni musim hujan kan. Apa asal makna tengkujuh? Tengkujuh ni orang lama-lama kita panggil, asal nama dia apa ni, bintang tujuh beradik betul tak? Tujuh kan. Tujuh beradik. Wallahu a'lam, ini orang dulu lama kata lah, orang dulu kata, ataupun orang Allahumma salli ala Muhammad, orang Jawa kata seven. Orang Jawa pula. Orang putih kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, seven sisters. Ataupun sains, dalam sains panggil kod M45. M45 itu satu kena apa ni, astrologi ke astronomi. Banyak ilmu astronomi. Satu bintang yang tujuh mendata berada di sudut 45 ataupun hingga 35 darjah. Itu dia bagi dari segi ilmu astronomi lah. Ini saya ambil sedikit lah, ambil ensiklopedia kan. Allahumma salli ala Muhammad, dia berada tersusun, menegak tersusun. Biasanya berada ketika permulaan malam macam ni lah. Tapi hujan memang tak nampak lah. Dia memang tak nampak. Dia ada jenama pula. Ada nama-nama bintang-bintang ni. Bawah itu belajar dengan Ustaz Wahab kan. Nak tahu kiblat bintang ni. Nak tahu balik ke mana arah apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, macam-macam lah bintang ni. Sebab Allah tak kata tu wa ja'alal laila apa dalam surah Al-Mulk kan. Allah Taala jadikan malam ini, bintang ini sebagai hidayah. Di antara hidayah petunjuk lah. Kalau orang laut memang sangat mengutama, betul kan. Ada sini bahagian orang mungkin orang laut, pernah laut ke apa dan sebagainya. Bintang ini adalah sebagai kompas yang paling tepat. Wallahu a'lam. Memang macam-macam lah cerita ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Dan biasanya Allah SWT, ini saya dah cerita dekat apa ni, radar rentang itu kan, masjid. Tentang kadang-kadang orang marah, hujan pula lah dia kata. Hujan. Orang main golf pun marah juga. Tak boleh main golf pula, tak boleh masuk lubang pula ni. Hujan. Orang yang biasa pergi kerja naik motor, ni kalau orang yang kerja, orang pergi menoreh ke, naik menoreh lagi lah. Dah menyumpah dia kata. Hujan pula tak dapat memotong. Orang sebagian kita orang bagi memotong. Tak boleh nak menoreh. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, apa-apalah maknanya hujan ni, dah tak boleh. Macam saya kalau nak pergi mengajar pencorong tu, pergi ke mengajar orang asli tu, memang itu pergi 2 minggu lepas, pergi 2 pokok palak tumbang. Nak patah balik dah setengah jalan dah, 7 km dah masuk dah. Nak patah balik, apa ada ramai orang nak pakai chainsaw tak ada pula. Ada parang, parang pun parang lah, dekat sejam lah, ketong gili-gili lah. 2 batang balak besar ni je lah, tak adalah besar macam ni. Tak besar ni lari balik dah, tak ada lah nak ni kan, besar ni dia payah jugalah naik pakai parang kan. Tak angkat lagi, alhamdulillah bawa kita ramai dekat 9 orang lah. Cikgu Z kenal Cikgu Z, banyak cikgu lah, desa Jelawat punya geng lah. Alhamdulillah dimudahkan Allah Taala. Memang baru lepas hujan. Memang kalau baik kita tu gini, gitu. Kalau orang nama tak pandai, saya tak pandai sebagai driver je. Ada seorang tu pandai, dia bawa naik ke Mara, alhamdulillah lepas. Kalau tak lepas tak sampai dah sini kot. Allah SWT ada lepas sana, alhamdulillah. Kebetulan pun seorang sana susah nak dapat barang. Paling dekat pun barang asas 15 km. Nak dapat beras ke apa ke 15 km. Jauh je. Kita orang bawa banyak bawa beras 30, banyaklah 50 gram. Banyaklah memang, dengan airnya, dengan minyaknya, dengan apanya lah, supaya mudahkan diorang lah. Apa-apa diorang ambil dekat surau tu lah. Jadi walhasil maknanya kadang-kadang orang marah. Tapi sebenarnya hujan ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Nabi SAW, Nabi kata sebenarnya apa ni Allahumma salli ala Muhammad, ada 3 waktu yang
hijab, maknanya tak ada hijab, maknanya mustajab didoakan bila ketika itu. Yang pertamanya ketika berjumpa dengan musuh, ada yang pada malam Jumaat, dan juga yang ketiganya adalah ketika permulaan hujan. Permulaan hujan kita doa saja. Sekarang ni tengah hujan, boleh juga didoakan. Kata apa-apa saja doa. Doa yang tadi, tapi tak payah kuat-kuat sekarang ni. Kau bising lah Quran, baca dalam hati sebutlah. Dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, ikut yang penting faham. Hujan ya. Dan juga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hujan turun, kita doa ni. Tadi seperti mana setiap awal tadi, Allahumma sayyiban nafi'an. Doa itu penting. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah hujan ni hujan yang manfaat. Kenapa hujan ni kita tak tahu Sebab ada hadis Rasulullah daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat sunat ketika itu bunyi seperti bukan guruh lah, macam guruh lah, bunyi macam awan gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti solat. Ketika solat berhenti, dan Nabi pergi seolah-olah gelisah ke hulu sana, ke hilir sana, ke hulu. Maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, kenapa kau gelisah ni? Kita pun boleh juga ambil sunnah Nabi juga boleh juga ambil sunnah Nabi, tapi tak payahlah buat ramai-ramai pula kata-kata ni. Nampak macam risau lah, tengok ke sini ke. Itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah. Bila datangnya ni Rasulullah agak gelisah maka Aisyah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu kena begitu gelisah sekali ni? Kenapa? Aku takuti Allah Subhanahu awan yang datang, awan yang hitam yang datang ni, hujan yang datang ini, guruh yang datang ini adalah daripada sepertinya azab kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud kan diberikan hujan berikut peti sehingga mereka naik ke atas dan terhempas kepala mereka Jadi Rasulullah tak gelisah. Maka apabila kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila awan itu pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebut juga alhamdulillah. Tapi bila hujan turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga alhamdulillah dan membacakan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Dan juga apa ni Allah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita cerita kita marah kata hujan, marah hujan. Sebenarnya Rasulullah tak suka kita ni menjadikan makhluk yang tak dapat membela diri. Contohnya apa? Masa. Cepatnya masa ni, Allah dah masuk dah waktu maghrib, dah masuk dah waktu isyak. Contohnya marah dengan masa. Ataupun tentang angin. Panas betul lah hari ni, panas. Awak panas sangat ni. Sejuk pun marah juga, sejuk. Hujan, apalah hujan pula ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya al-mataru jundullah. Hujan ini adalah tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak turun sesuka hati. Dia turunnya apabila disuruh oleh Allah. Dan tengok, bayangkan hujan ini rahmat. Bayangkan daripada berapa ribu kaki lah daripada langit itu. Kalau ikut je laju dia tu, sakit kita. Tembus kot ni. Tutup pula. Mereka dia tutup. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia laju, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai kat kita stop. Kalau tak habis dah cermin-cermin kan. Kalau di Yaman memang setiap tahun ada satu masa hujan, bukan dekat belah Hadramaut. Dia belah Sanaa. Belah Sanaa ni dipanggil Shima. Shima ni belah utara ni. Kalau di Sanaa tu, kalau tuan-tuan tengok geografi, satu bandar yang tertinggi di dunia. Sanaa ni bandar tertinggi di dunia. Sepanjang tahun sejuk. Sepanjang tahun. Pita air dia tahu tak? Pita air dia buka tingkap, letak air kat luar tu, tunggu 5 minit dah sejuk. Sepanjang tahun. Memang dia buka kipas ni berdoa je. Ada je kipas tak pasang pun namun setahun tak pasang. Ada mungkin tengah hari sejak sikit je lah. Memang sejuk. Tapi dia ada satu masa 1 tahun hujan dia hujan batu. Sini pernah berlaku dulu. Hujan batu. Memang situ memang kalau jadi hujan batu tu memang cermin-cermin pecah. Memang kuat. Hujan ais batu. Ada aja letak ais, ada ais. Memang ais. Dia tu. Dia tak ada salji. Dia ais batu. Di Sanaa, belah Sanaa tu lah. Jadi kita doalah. Di antaranya kalau hujan ni kita doakan hujan yang turun ini adalah hujan rahmat. Saya tak nampak. Mukadimah terlebih pula. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf lah.
Cukup setakat tu mukadimah. Panjang cerita pasal hujan ni, memang panjang cerita lah. Dan juga biasa kita ni ada satu kita ni kadang-kadang Allah SWT Sayyidina Muhammad ambil contoh nak berkat kan, ambil 7 kolah kan, 7 kolah masjid sana, masjid sana, masjid sana. Itu berkat itu mungkin kita kata kolah itu dibaca, diazan kan, dibaca Al-Quran, beri kepada itu maknanya sebab kepada sebab. Tetapi kata Rasulullah SAW, hujan ini berkat langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu hari Rasulullah ketika selepas peperangan Tabuk, Rasulullah ketika itu turun hujan. Rasulullah membuka sikit bajunya, dan buka kepiahnya dan buka kakinya, biarkan hujan turun kepada kena kepada dia. Para sahabat Rasulullah, kenapa kamu begitu? Ini berkat Allah Ta'ala turun terus kepada kita. Tapi kita sini jangan, sini kadang-kadang orang tu kata tak apa bagus awal-awal kan, sebab ada ni kan. Maka sebenarnya kalau kita tanya Allah Muhammad, doktor-doktor pun bukan hujan yang menjadikan penyakit tu. Yang jadi penyakit, jadi sakit dia sebab apa? Kita punya suhu badan kita turun. Ini tak tahu, saya tengok sikit lah, tengok dari buat kajian, tengok yang jadi kita demam ni bukannya disebabkan hujan tu, tapi disebabkan suhu badan kita yang rendah menyebabkan kita tak hujan. Saya sekali boleh kita suruh mandi. Sebab kita di sini mungkin hujan perkara biasa kan. Kalau di negara Arab ni memang saya cerita dah banyak kali benda ni kan. Orang di negara Arab ni hujan ni sangat luar biasa macam saya cerita tentang iklan ada saya cerita kat Rentan kan. Iklan apa ni, Allah Sallallahu Muhammad, iklan orang Arab nak suruh datang Malaysia kan, mudah aja iklan dia. Dia pergi satu padang pasir. Pada pasir ni akan ada seorang budak lalu ni, macam kita tari menari ke apa, dia orang tak ada. Nak datang Malaysia senang je. Dia pergi seorang budak, ni iklan dia lah, seorang budak pandang ke atas, padang pasir panas, akan turun satu hujan, satu titik hujan, banyak air hujan kan. Lepas tu tulis welcome to Malaysia, ahlan wa sahlan ila Malaysia. Senang je. Sebab hujan orang Arab ni macam syurga dah. Macam syurga kan. Kalau saya di sana tu pagi tu hujan, orang tengah pergi sekolah, ramai-ramai nak pergi sekolah, hujan turun, balik semua cuti, automatik isytihar cuti. Isytihar cuti. Yang kawan saya tu lagi hebat. Saya cerita ni kau cerita banyak kali dah, cerita lagi lah. Allah Salamat tengah peksa di Azhar di Mesir. Peksa pula susah. Ketika kadang peksa susah kan. Dia kata ramai-ramai tengah peksa tu, orang Arab, orang Indonesia, Malaysia semua tengah peksa, tengah peksa, hujan turun, orang Arab semua keluar. Sekali dengan pengawas keluar kali. Lama pula. Dah lama tu tinggal orang Malaysia, orang Indonesia, Thailand, Singapura, mana orang Asia lah. Dia kata lama ni dia tak tiru, berbincang. Berbincang, alhamdulillah lulus semua. Tak tiru, berbincang saja. Tak ada tiru sana, berbincang kan. Jadi alhamdulillah lulus semua. Itu nak cerita sedikit hujan lah. Situ sedikit mukadimah. Kita masuk kembali hadis kita lah. Hari ni panjang sikit pasal hujan. Hadis yang ke-33 kita tak habis lagi itu. Hadis yang ke-33 baru kita ada 4 point kan. Iaitu pertamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Hadis yang ke-33 kalau buku ni buku surat apa? Takut orang terlepas. Jangan jadi sejarah balik Ada satu masjid tu saya dah cerita kot. Ada cerita. Hadis muka surat 71 sama 71. Jangan jadi sejarah balik Saya punya mengajar. Dia khusyuk je. Dengar tu macam faham. Dah sekali saya nak habis tu, ustaz nanti ada soalan, dia kata. Dia datang pada saya bawa buku ni. Ustaz cerita panjang tadi, muka surat berapa ustaz? Sudah saya kata. Habis dah. Nak doa dah. Jadi muka surat 71. Takut sejarah berulang, saya kena ceritalah. So hadis ini kita cerita tentang tajuk yang Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala wa nafa'ana fi ulumi fid darain amin.
Islam hanya pada nama sahaja. Kita baca sedikit dulu matan dia. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ay ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrum man tahta adami sama'i minal indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Rawahu Baihaqi. Jadi hadis ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba satu zaman, iaitu saya kata itu dalam sedutan Cikgu Syukri buat tu. Saya pun rasa tak percaya betul saya cakap macam ni. Dia punya edit tu macam aduh, malu pula saya rasa tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan satu zaman kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila zaman tu iaitu dah sekarang ni lah. Iaitu apa kata Rasulullah? Yang tinggal daripada Islam tu kecuali nama sahaja. Kita tengok dalam IC Ahmadun Nijat contoh. Itu Ahmadun Nijat orang lain pula. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut nama adik apa je. Ahmad ke, Muhammad ke, Zahid ke. Nama alhamdulillah cantik. Imaduddin, Allahu akbar. Tiang agama. Ustaz Adi tadi, tak boleh. Ustaz Adi Al-Hadi, orang yang bagi hadiah. Hadiah pula, orang yang memberi nak mendapat hidayah, petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahab ke, Wahib ke dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Wahab pula, itu lain pula kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya nama tu ada nama Islam cantik, tetapi yang tinggalnya hanya nama, tapi perbuatannya, iktikadnya apa tu atau masalah pandangan dia tidaklah seperti orang Islam. Nama Islam tetapi memakai seluar pendek, lamba je. Cakap tu dalam perkataan mencaci, ada yang sehingga sanggup bersekongkol dengan orang yang mencaci Rasulullah. Allahu akbar. Nama dah sedap dah. Khairul Anam, nama Nabi tu. Khairul Anam, khairun nas. Tetapi dalam masa sesama mencaci Rasulullah. Allahu akbar. Ada banyak sekarang yang sekongkol, tak cakap apa dia sekongkol, percaya dia pun apa ni Allah Sallallahu Muhammad mengiyakan apa ni apa yang orang yang mencaci Rasulullah, mencaci Islam, tidak pakaiannya ataupun perwatakannya seperti mana namanya. Nama Muslim, masya-Allah, yang mengislahkan orang, yang memperbaikkan orang, tapi tidak solat. Allahu akbar. Mungkin dia solat kat rumah, tetapi solat Jumaat tak nampak pula. Mungkin solat tempat lain, wallahu a'lam lah. Tapi sedih kita. Ramai tak orang macam ni? Ramai. Sangat-sangat ramai. Panjang cerita tak payahlah. Kan takut masa pula. Yang kedua pula kita belajar pula, iaitu poin yang kedua di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada tinggal daripada Al-Quran kecuali tulisan sahaja. Kita dah tahu, iaitu di antara kata ulama ada 4 perkara. Yang pertamanya, Allah SWT, Al-Quran tu ada, boleh pegang Al-Quran, tapi tak boleh baca. Tengok saja. Tulisan Al-Quran tu tak boleh baca. Buat pula kata, buatlah Al-Quran itu tulisan Latin, tulisan Roman, boleh tak boleh? Saya tanya, hukum boleh tak? Kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat Al-Quran tu Al-Quran dah. Ayat Al-Quran tu ditukar semuanya dalam keadaan tulisan Roman. Boleh tak boleh? Saya ambil dari kitab Ibnu Jazari. Ni imam dalam qiraat lah, qiraat dan juga dalam tajwid. Dan banyak lagi ulama-ulama telah membincangkan, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Sayuti mengatakan kita menukarkan ayat Al-Quran itu menjadi tulisan selain tulisan Arab haram. Hukum je haram. Karena pertamanya menghilangkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sama tak kita bismillah BIS susah nak tunjuk. BISML bismillah tu kan? Sama tak kita baca dengan ba sin mim alif lam alif ha Ar-Rahmanir Rahim tu sama tak? Tak sama kan? Tak boleh sama. Hatta kalau dalam hukum fiqh kan, kalau kita tulis Allah dalam susah nak sebut pula dengan alif lam lam ha. Beza kita bawa ke tandas.
Kalau dalam alif lam lam ha, kita masuk ke tandas, asal hukum dia makruh. Atau sukun. Tapi kalau kita bawa dalam tulisan A L L A H kan, A L L A H masuk ke tandas, tak ada hukum. Sebab itu bukan tulisan Allah. Sama juga seperti mana dalam ulama mengatakan kita tulis sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tulis SAW tak dapat. Tapi kata ulama, kalau kita tulis sallallahu jangan saddu sallallahu alaihi wasallam, selama mana tulisan tersebut tidak dipadam, selama itu kita dapat pahala. Besar pahala tu. Sebab tu para ulama kata suka kan bila tulis kita betul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tulisan itu selama mana tidak terpadam, tulisan tangan, jangan tulisan ni pula tulisan typing, tak jadi. Tulisan typing tak jadi, tulisan tangan. Kata ulama di sini seperti Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan tulisan sallallahu alaihi wasallam tu selagi mana tidak hilang, maka tidak, makna selama itu pahala kita dapat salawat. So, tapi jangan tuan-tuan pula tiba-tiba tulis semua sini sallallahu alaihi wasallam kat masjid ni, jangan pula. Tulis kat buku lah kan, buku ke apa kan, kita buat kita puja ni. Nanti kata ustaz kata pahala tu saya nak ustaz dekat masjid. Macam ni tak apalah, cantik-cantik okeylah. Orang ni orang tulisan tangan ya. Masya-Allah tabarakallah. Selama mana kita tengok ni, selama mana tinggal ni, apa pahala dia? Allahu akbar, besar nanti kita minta haji bong. Mana boleh dia tulis lagi haji bong? Kalau tulisan cantik lah, tak tulisan cantik janganlah kan. Tak ada pelawan ni kan. Buat untuk sendiri, tak apa buat kat rumah. Kan tulis frame. Tak apa. Selama mana tinggal tu, anak kita tengok tu, selawat kita sekali pun kita berada di dalam kubur pun selawat itu ataupun berterusan. Itu nak ceritanya. Yang keduanya, tak boleh sebab apa? Bismillah dengan perkataan Roman dengan kataan Arab itu tak sama kan? Dari segi tajwidnya lain, dari segi maknanya boleh tukarkan bismillah dengan kadang kalau tahu bismillah ke bismillah, perkataan sebut makhrajnya macam mana? Alhamdulillah ke alhamdulillah maksud ALL apa tu? Kita ni kalau macam minta maaf kata biasa tulisan WhatsApp kan, akum ada orang tanya wajib tak kita jawab kan? Hukum menjawab salam adalah wajib kan. Ulama mengatakan kalau dia tulis akum tu tak jawab, itu bukannya assalamualaikum, kecuali dia tulis assalamualaikum baru kita jawab. Wajib kita jawab, tak sendiri jawab itu janganlah Waalaikumsalam dalam hati pun tak apa. Azan nak cerita je, wajib juga kita jawab. Tetapi kalau kita tulis akum ke askum ke, macam-macam kali orang ni nak short form, tak dapat pahala dah lah. Bagi itu dah mungkin merosakkan memberi salam tu. Jawab ni mengkonfirm tak payah jawab. Itu nak cerita panjang pula cerita kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Pada tulisan pun tak boleh baca. Itu kata Rasulullah, illa rasmu. Banyak tahu masa ni banyak. Saya sekarang ni alhamdulillah buat kelas mengaji 3 sesi. Tapi ramai memang penuh sangatlah. Alhamdulillah lah maknanya. Sebenarnya pun mungkin kurang orang mengajar kan. Saya buat ngaji pagi 9 sampai pukul 11. Ada pukul 11 tu orang rumah saya buat pukul 3 sampai pukul 4, pukul 5 sampai pukul 6. Ngaji dan juga fardu ain. Kena buat lah. Ustadi kena buat ustadi. Ramai tu. Kena buat kelas mengaji. InsyaAllah saya mungkin di sini saya nak buat hari. Tapi untuk mengaji orang-orang yang dewasa lah di Teriang 3. InsyaAllah lah perancangan je lah. Tuan-tuan boleh support lah. Boleh support lah dengan saya. Allah Ustaz nak buat di itu lah. Pasti tu kan. Yalah, untuk kita mengimarahkan di kampung kita ni. InsyaAllah. Jadi ada juga ramai lagi ramai lagi orang yang tak boleh mengaji. Ada yang 10 tahun. Itu yang budak-budak saya buka budak-budak. Tak boleh mengaji. Mengaji kadang saya dah sampai Al-Quran Ustaz. Masya Allah bagus. Muka surat 300. Ui, saya kata tapi baca aduh sama langgar. Baca surah kalau 300 surah Kahfi kan. Alhamdulillah tak ada panjang, tak ada pendek langsung. Allah. Kadang-kadang dengung tak ada, yang sabdu tak sabdu. Oi tu. Ada minta maaf lah masuk Iqra. Saya dah cakap dengan mak ayah dia kalau tak sampai tahap kena Iqra. Kadang-kadang minta maaf orang kerjakan khatam Quran, betul tak? Banyak ni. Saya dah 300 lagi setengah Quran je Ustaz. Tapi macam mana kalau tak tu? Kita bukan nak kejarnya banyaknya, yang penting kita nak kejarnya kualitinya, bukan kuantitinya.
Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin boleh baca tajwid, taranum semua boleh, tetapi tidak faham. Itu golongan di antara golongan yang kedua. Golongan yang kedua tahu baca, tahu hukum hakam, tafsir semua tahu, tetapi tidak mengambil manfaat daripada perkara tersebut. Wa iyazbillah. Itu yang kedua, poin yang kedua. Hari ini masuk poin yang ketiga. Yang ketiga yang kita belum bincang lagi. Yang ketiga ini disebut apa? Masajiduhum, disebutkan masajiduhum amiratun. Masjidnya indah-indah. Masjid-masjid mereka ni indah. Indah ni apa? Masuk kapet tenggelam apa ni? Tenggelam apa ni, kaki. Tenggelam kaki, dahsyat. Bukan tenggelam jari, tenggelam kaki ya. Pernah pergi tak? Saya ada satu masjid tu kat Kuala Lumpur. Masya-Allah sedap. Sujud sekali tak nak bangun-bangun dah. Tebalnya tu dia punya ni. Sini tak? Ni alhamdulillah okey. Tak ada masalah pun. Imarah tak ada masalah. Nak imarah kan, nak menyelesaikan orang. Buka aircon semua alhamdulillah bagus. Tak ada masalah. Tapi tengok masjid ni padanlah dengan banyaknya aircon, banyaknya kapet, bagus. Dengan imarah pun okey. Pertama sekarang sebahagian tu masjid masya-Allah tabarakallah. Wah. Lauh mata memanjang. Tapi bila time maghrib isyak kosong je. Tak ada apa-apa. Banyak akaun tengok 1.8 juta pun. Akaun punya banyak duit. Tapi tak ada pun. Kata tak payah kuliah banyak apa-apa. Tak payah kuliah banyak. Masjid ni untuk solat je. Allahu akbar. Kalau gitulah Rasulullah kalau buat untuk solat je, buat apa Rasulullah buat mesyuarat dalam tu? Apa segala perkara tu bermulanya dengan masjid. Itu dah tujuan masjid dibina, betul tak? Untuk mengeratkan silaturahim. Masjid ni lampu makna lampu di sini cahaya di seluruh kampung kita ni. Boleh saya cakap, berani saya cakap, kalau tak ada masjid ni habislah. Punah habis. Masjid kampung kita. Triang 3 ni tak ada makna betul tak? Okey je. Tak, saya rasa tidak. Sebab tu penting ni masjid sehingga Rasulullah datang sebelum masuk lagi Madinah, Rasulullah membina masjid. Sampai di Madinah ramai-ramai merebut apa ni, Allahumma salli Muhammad, Rasulullah supaya pergi tak ada ni aircon dia tutup. Dia ni tapi sejuk dah ni. Tengok tuan-tuan pun dah sejuk dah. Masya-Allah tabarakallah. Hafiz ni tahu dia kuat sangat tu. Allahumma salli ala sayyidina. Lupa dah. Mana dah? Masjid lampu masjid inilah lampu kalau ada masjid insya-Allah semuanya boleh perkara dapat diselesaikan. Betul tak? Sebab apa-apa kita kembali kepada masjid. Jadi alhamdulillah saya bagi jaminan orang-orang yang dapat datang ke masjid, mengimarahkan masjid ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuba nasihat pada saya juga. Kadang-kadang kita ni minta maaf, sebahagian orang tu, orang yang baru datang masjid contohnya mungkin dia diterima, dapat hidayah ke apa, tengok dia tengah ambil uduk, awak ni tentang tabiat ke? Baru datang sehari dah cakap macam tu, marahlah orang tu, dah tak datang selama-lamanya. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena meraihkan insya-Allah. Orang-orang yang kita lagi pelapis-pelapis. Malam saya ada perjumpaan dengan, bukan saya baca doa saja. Wassalamualaikum dengan pemuda-pemuda Tementi semalam. Ramai datang, lebih kurang 50-60 kan. Saya kenal lah muka-muka yang datang masjid kan. Saya doa-doa je lah. Tapi alhamdulillah top 4 kita kata. Dia di antara cakap ucapan dia, masjid-masjid ini adalah bagi pemuda-pemuda ni. Dia kata, kamu kita kata. Bagus dia cerita itu. Muka-muka yang pemuda inilah yang kena datang kena masjid. Pemuda-pemuda inilah yang kena mengimarahkan masjid. Bukan saya kata yang tua tak, maknanya yang tua pastilah. Yang pemuda-pemuda inilah yang kena datang ke masjid. Kadang-kadang kita pun, yalah, saya tengok sini macam masya-Allah. Macam-macam dah kaedahan kita buat kan. Tak apalah kita doa dan doa. Kenapa? Pelapis-pelapis di akhir zaman ini yang dapat benteng untuk kampung kita ni adalah pemuda-pemuda. Kalau yang dah tua kan tinggal saja, pemuda-pemuda ni dah menjadi pelapis. Dengar apa sekarang ni, susah nak dapat imam kan. Imam yang sini alhamdulillah lah, ada Ustaz Hadi kita. Ustaz Wahab pun tak kisah dah kalau ada ni. Contoh je lah kan. Dah ada dah pelapis, tapi kena rekrut lagi lah.
pemuda-pemuda InsyaAllah ramai sini pemuda-pemuda di sini. Jadi kebetulan hujan tak apalah. Jadi Allah SWT kata masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Pengajian tak ada dan sebagainya. Apa lagi? Allah SWT Muhammad. Di sinilah tempat kita mengimarahkan. Bukan saja kita kadang-kadang kita boleh buat juga sesi dengan kesihatan kan. Tak ada masalah dengan dengan orang buat di masjid, demo darah ke apa ke kan. Untuk kita nak menarik pemuda-pemuda, bukan saja pemuda, semualah. Semua orang kita nak supaya suka akan ke masjid. Sebab baru di 2 minggu lepas kan, Sahibus Samahah iaitu Tuan Mufti kita datang ke Sebetak baru ni. Dia cerita-cerita pada di antara utama kunci kita nak tak ada khilaf masalah marah tak nak, masalah dengki berdengki, masalah kata disalah itu salah itu, punca utamanya adalah kurangnya berjemaah. Betul tak? Terutamanya solat subuh kan. Solat subuh sini alhamdulillah banyak. Ya alhamdulillah. Macam lain dia cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih sangat ke ada macam ni baru dia ada saya tengok Instagram live kan. Ustaz Muhammad Abdullah Amin dengan ada berapa orang. Dia cerita pasal Yahudi lah. Cerita pasal Yahudi, pasal apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, pasal Zionis ni terus kena block. Dia Facebook ni, Facebook ke apa semua dia punya kontrol lah. Dia tahu bahasa kita kan. Semua bahasa dia orang tahu. Muka saya dia dah confirm dah ni. Itu kalau buat lain-lain ni tak apalah kan. Mana yang baik-baik je lah kan. Tapi kita tak apa, langgar je lah kan. Kalau nak kena bang-bang lah kan, tak ada masalah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kita kena pun. Dan kita pasal Facebook apa semua ni kan, mereka yang kontrol kan. Jadi kata Rasulullah SAW, tetapi kosong dengan hidayah. Di akhir zaman ni penuh. Masjid-masjid ini kurang dengan, bukan kurang, mana di sini alhamdulillah kan. Tapi ada sebahagiannya tu cantik, besar, indah, tetapi tidak sepadan dengan indahnya pengisiannya. Orang nak kuliah lebih, kata banyak sangat kuliah. Tak ada masalah, rezeki tu Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang banyak sangat kuliah ni kena bayar banyak. Tak, percayalah, lagi banyak kuliah betul tanya Cikgu Suki tahulah. Tuan-tuan semua kan, JK Masjid lagi Haji Bong jaga duit kan. Ada je kan, betul tak? Masya-Allah, tak tahu tiba-tiba kalau ikut 1.2 juta 1.2 juta tak jadi mustahil. Itu Allah semua punya perancangan. Dan ulama dan sahih, yang ni poin yang terakhir saya ringkaskanlah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Allahu Akbar. Kita takutlah ni, terutama saya lah. Wa iyazubillah, dia bagi ulama usul. Ulama ni orang yang alim, orang yang mengetahui. Jangan kita sangka orang alim ini tidak akan boleh terjadi perkara yang buruk. Maknanya jadi ulama yang jahat. Kita nak ceritanya orang alim lagi alim syaitan kan. Iblis. Tengok iblis ya. Iblis ini paling alim, sehingga iblis ini asalnya di dunia kan. Oleh kerana dengan ibadahnya, dengan alimnya, dengan Allah Taala naikkan darjat menjadi ketua para malaikat. Bayangkan. Menjadi ketua para malaikat. Makamnya sangat tinggi ketika itu. Tetapi dengan sebab egonya, Allah Ta'ala ujinya dengan kejadian Nabi Adam AS. Maka dia sombong dan dia ingkar. Ingkar. Sebab ingkar jadi kafara. Kafara kan. Kafara mengingkari. Kafara orang yang ingkar. Fa'il Allah SWT. Menjadilah dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni orang alim terutamanya penuh dengan ujian. Baru ni kita dengar tentang ni kan, orang yang kena tangkap tu kan. Itu di antara orang marah juga rancangan-rancangan dai-dai, PU. Bukannya kadang-kadang tu memberikan kata apa feedback yang bagus, tapi mungkin ada yang bagusnya. Tapi ada kurangnya kan. Mungkin itu adalah ujian bagi kita pun, tak tahu betul apa sebagainya. Di sebaliknya pun saya pun tak ambil sangat tahulah. Tapi kadang-kadang menjadi kesan, kadang-kadang orang menjadi cakaran dai, hebatlah sangat kan. Apa contoh sebab pula kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dari kalangan orang yang begitu melakukan Allahumma salli Muhammad,
mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah di kalangan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris Nabi besar. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ulama ni, alim ulama ini boleh beri syafaat seperti para rasul. Dia boleh beri syafaat kepada orang tanpa had. Nah, ini alim ulama. Saya bukanlah alim ulama, saya ulang dalam semak aje, jangan kata baru nak belajar, baru start je kan. Belum start lagi, baru nak start lah. Tapi kita takutlah, tuan-tuan lah hebat lagi pada saya ni. Dengar macam-macam ilmu kan. Lepas saya ni je ulang balik. Tahu yang ni lah, tanya lain tak tahu dah pula. Jadi nak ceritanya ni panggil ulama usul. Berikan di antaranya dengan apa ni, Allah SWT fitnah pangkat, fitnah duit. Sebagai tu saya yang kadang-kadang bila difitnah kadang nak panggil satu ceramah ni boleh, tetap 5K, tak 5K tak boleh. Allahu Akbar. Kita wallahu a'lam. Kalau orang tu nak bagi tak apa kan. Macam saya Habib saya, guru saya Habib Umar, hafizahullah taala, orang datang sekali dia pergi ke masjid, tak nak. Dia orang bagi sampai RM15,000 sekali datang. Tapi masya-Allah tabaraka, ini dia kata, saya tengok sini kawan saya bawa duit RM15,000 tu. Kalau bawa RM1,000 pun tak apa lah dia kata kan. Tak. Dia kata Muhammad, nama tu Muhammad lah, Syed Muhammad, dia ni. Bagi semua ini masuk dalam tabung masjid. Jangan tinggal saku pun. Kalau kita tengah pegang RM15,000 tu kan. Dia kata kalau aku masuk RM1,000 pun Habib tahu pun, dia kata. Tak, dia cerita je. Bayangkan itu. Tapi masya-Allah tabaraka, itu sangat kita susah nak carilah. Saya pun wallahu a'lam tak tahu diujinya begitu ke kan. Contohnya ustaz diam-diam saja banyak cakap ceramah ni kan. Saya bagi RM15,000, ustaz tak payah ceramah langsung. Macam mana? Allahu Akbar. Dia tak tahu lagi kan. Tak tahu lagi kita. Contohnya tuan-tuan, jangan datang masjid. Setiap hari kalau tak datang saya bagi 100. Contohnya lah. Macam mana? 100 kan. Baik kita pergi Noreh. Contoh je pergi potong buah sekarang ni, buah pula main pula 700 lebih satu tan. 700, tapi buah kurang pula ya. Tak apalah. Biasalah begitulah hukum dunia kan. Jadi kita minta dah kita ni tidak tergolong orang-orang yang diberikan ujian yang sangat berat seperti ini. Tengok seperti Imam Syafi'i apabila dipanggil oleh penguasa tentang masalah Muhammad, nak cerita tentang kita Mu'tazilah bahawa Al-Quran itu nak didakwa sebagai makhluk, maka kata Imam Syafi'i semua ini adalah dia nak kias lah kan. Lepas dia kata selepas tu Al-Imam Ahmad Hanbal tak. Sebab apa Imam Ahmad tidak, maknanya kata kenapa engkau pun boleh buat kias dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal takut, kata apabila aku kias dan sebagainya, ditakuti selepas aku ini akan ikut seperti tak ada orang yang membela Al-Quran, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala yang terhindar daripada fitnah ni, sehingga dipenjarakan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan, dirotan sehingga berdarah-darah untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita doakan Di sini ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Daripada mereka lah keluarnya segala fitnah, dan kepada mereka lah fitnah itu dikembalikan. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena juga. Saya sekala pergi khurus dakwah. Mana khurus dakwah? Pergi ke kampung-kampung. Jom ajak saya boleh je kan. Pergi ke Pencorong. Pak Su dah pergi sekali dah. Cikgu Suki pergi dah. Pak Su dah pergi, itu Pak Su pergi kan. Sekali itu kan. Keadaannya orang yang kalau pergi Pencorong tu, kalau tak ada makanan, memang kadang-kadang makan sehari sekali je. Kita alhamdulillah. Pasal bera je dekat. Sini lebih kurang 20 km lah. Nak naik tu je susah sikit. Sekali boleh kita pergi tengok keadaan orang yang susah daripada kita. Saya dulu tu memang susah nak datang juga. Kata aduh macam mana nak datang kan. Tapi bila pergi tu naik Viva je. Sampai pecah kita punya Viva tu. Lepas tu tahun yang seterusnya saya pinjam kereta orang sehingga dapat beli. Kumpul duit dapat belilah kembara tu. Alhamdulillah dapat masuk. Siapa-siapa nak pergi boleh kontak saya. Hari Ahad ni insya-Allah saya pergi. Kita tengok ajar macam mana orang-orang yang jauh susah nak pergi solat Jumaat pun susah doang memang tak dapat pergi solat Jumaat. Tak ada kenderaan, kadang-kadang hujan dan sebagainya, ada motor je. Dia tengok macam mana keadaan
orang yang di sana sebelum masa tu PKP tu kesian lagi. Saya tak dapat masuk, banyak membalik Kristian. Ada sehingga sebahagian tu ada berapa 2 keluarga dia kata nak keluar daripada Islam. Allah, sedih saya. Nak keluar daripada Islam, dia pula ambil kesempatan membalik. Sebab tu kita orang kalau jumpa je macam orang Cina, dari mana? Dia takut ke kita membalik Kristian, dia takut. Tak payah, dia orang takut. Ada satu dia memang curiga. Dia bawa pula orang situ lah. Dia kata, awak dari mana ni? Jaga Cina. Tak ada. Dia kata kan. Kita tahu dia, mungkin dia orang situ kata wallahualam. Rupa je kita ambil dia punya nombor plate. Saya memang kalau ni beritahu buat report pada pegawai muid lah. Dia orang yang kesal. Kita tak ada betul lah, kita cuma boleh ketak-ketak je. Tak boleh nak pukul-pukul dia kan. Bukan kita punya hal pun kan. Tapi macam tu lah. Kita boleh kena tengok keadaan di luar. Jadi daripada keluar, dan di sini apa? Daripada mereka lah keluarnya segala fitnah, dan mereka lah fitnah itu dikembalikan. Wallahu a'lam. Kita takut kita hindar daripada, ataupun kita tidak tergolong ataupun bersama dengan ulama-ulama su ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada keterangan, tak baca keterangan saya baca sikit keterangan. Kalau kita perhatikan dunia Islam pada hari ini, maka keadaannya tidak begitu jauh gambarannya daripada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum sampai pun ianya semakin hampir. Ini ditulis pada tahun 1951. Dah 28 tahun dahulu. Sekarang ni dah banyak orang berjual beli dengan Al-Quran. Tapi kena faham juga takkanlah kita tak apa ya ustaz tu datang biar bagi daun pisang je cukup. Tak payah lagi tu kan. Dia datang tu belajar ilmu tu berpuluh-puluh tahun. Pergi ke Yaman, pergi ke Syria, pergi ke sini, dah beratus ribu dia habis dah. Dia datang sini tuan-tuan beruntunglah, tak perlu nak pergi belajar jauh-jauh. Dia datang sini mengajar tuan-tuan pula. Kita appreciate dah dia appreciate betul ke sebut bahasa orang betul lah. Allah masa kena tanya sebelum ni kan. Kalau salah sebut orang Allah SWT Muhammad. Maknanya kena menghargai dia lah. Paling kurang duit minyak dia dengan perhargaan ilmu dia, betul tak? Sebenarnya lebih bagi banyak lagi bagus lah. Tapi tak cakap pada saya. Maknanya kita kena faham. Dan janganlah saya sebagai orang yang mengajar ke sebagainya, beringatlah. Jangan menetapkan satu. Nak ajar saya, nak saya panggil saya boleh. Tak ada 5K tak boleh. Allahu akbar. Wa iyazbillah lah. Saya doakan semoga terjauh daripada perkara tersebut. Jadi para ulama yang dimasukkan hadis ini adalah ulama su, iaitu ulama jahat yang menjual agama mereka dengan harta benda dunia. Dia akan ceritanya tentang kalau ada kepribadian dia, dia cakap. Kalau dia cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia cakap perkara yang dapat, bila saya cakap ni kena gam nanti. Tak boleh ceramah, boleh lagi. Tak dapat duit, tak boleh dah. Diam jelah. Biar jelah. Contohnya, tak maaf kadang-kadang kan ada saya belajar perlembagaan Malaysia kan ada dalam fasa apa? Fasa 3 kan. Islam itu adalah agama rasmi. Ada sebahagian orang memahamkan agama rasmi itu apabila ada majlis hanya baca doa cukup. Itu Islam dia kata. Tak perlu nak solat ke apa, tak perlu. Ada orang faham tu. Wa iyazbillah. Saya pun takut kadang-kadang dipanggil majlis tari menari. Allah. Kena baca doa. Aduh, macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak buat apa? Cikgu Syukri dijemput. Boleh cikgu. Macam mana nak buat? Ini tengah orang menari-menari ni, joget baru ni kan yang kecoh pasal mohon dibatalkan AGL. Sebab orang marah betul Saya pernah duduk Selangor dulu, merasa lah. Bayangkan masjid kosong. Sampai sekarang tak buka lagi. Solat Jumaat tak boleh. Sebelah tu kedai penuh dengan orang. Macam mana? Depan masjid pula. Allah, datang masjid tu macam virus COVID-19 tu ada kat masjid je. Banyak orang bising. Ustaz Badri Shah pun bising dah. Dia bukan bising, maknanya dia tetap ikut kerajaan, tetap ikut kerajaan. Tetapi kena faham bayangkan takkan nak menanaktirikan masjid-masjid. Masjid ini adalah punca sebenarnya. Benda ini telah ditahankan akan wabak ini ataupun ini. Kita faham, tapi dah ada SOP semua Sampai sekarang masih boleh lagi. Di Selangor di KL alhamdulillah boleh solat jemaah.
Cuba aktiviti kuliah je tak ada. Banyak dalam maya saja. Maya lah dalam keadaan live saja kan. Orang marah sekarang ni. Kenapa masjid-masjid kita alhamdulillah rasa syukur. Tak ada dapat PKPB, tidak tutup masjid, tak dapat datang. Di Selangor sampai sekarang belum lagi. Bila buka masjid, semayang masjid macam kena tangkap, bayar 1,000. Allahu Akbar. Padahal sebelah tu kedai makan penuh orang. Bertampar ke apa semua, tak ada masalah. Masjid tak dapat ni. Allahu Akbar. Kita terasa betul. Dan bukan ulama akhiratnya mewarisi tugas para nabi dan meneruskan perjalanan dakwah dari zaman ke zaman. Dah masuk waktu, dah masuk solat, dah masuk waktu, dah lama dah tadi. Untuk solat kita wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan ke? Tak ada dah. Tak ada jangan tanya soalan buku surat berapa pula. Insya-Allah kita masuk minggu yang keempat ini sebelum kita penutup tahun 2020 yang penuh dengan sejarah ini. Kita masuk hadis Al-Quran yang akan hilang. Ini sangat besar. Ini sangat besar hadis ini. Mungkin kita takut berlaku di kalangan kita, sehingga tiap kalangan kita ni menyebut Allah pun tak boleh. Yang Rasulullah ada di dalam hadis ni kita tengok. Itu bagi intro saja dulu supaya ramai datang nanti mendengar akan hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri dengan penutupnya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'ana marhuma wa tafarraqu bihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ahli qaryah ini ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, curahlah hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, kepada kaum kerabat kami ya Allah, kepada ahli qaryah ini ya Allah, khususnya ahli qaryah Teriang Tiga ini ya Allah. Curahkanlah hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah, kepada kaum muslimin dan muslimah ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami dapat solat berjemaah di masjid ini ya Allah. Rezekikanlah pada semua penduduk Teriang Tiga ini dapat sama-sama menghadiri solat berjemaah di masjid ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.